Awani 7.45 malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk anda pada malam ini. SPRM mungkin selongkar lagi safe house. Sabah tawar pelaburan besar ekonomi biru, PM sambut. Mangsa perahu karam mungkin hanyut ke muara Sungai Sarawak. Konflik Asia Barat memuncak, Hamas dan Hezbollah ikrar serangan balas. Awani 7.45 malam ini dimulakan dengan laporan ini terlebih dahulu di mana 5 mangsa yang hilang dalam tragedi perahu lumba karam di Sungai Sarawak semalam berkemungkinan dihanyutkan arus hingga ke muara sungai. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata ia berikutan pintu air dalam sistem Skim Pengawalan Sungai Sarawak atau SPSS atau baraj Sungai Sarawak dibuka malam tadi apabila hujan lebat berlaku sekitar bandaraya ini. Justru katanya pencarian kini diperluaskan membabitkan 12 agensi penyelamat, 127 sumber manusia dan 18 bot serta drone digerakkan bagi mengesan mangsa. Katanya mungkin mangsa dihanyutkan ke muara sungai kerana pasukan penyelam dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sudah melakukan 6 selaman di sekitar lokasi kejadian namun masih gagal mengesan mangsa. Fenomena air pasang besar yang melanda mengubah suasana malam apabila lebih 2,000 penduduk di Kuala Perlis mengambil kesempatan untuk berpesta. Air pasang besar yang mencapai tahap tertingginya iaitu 3.7 meter mulai melanda 5 buah kampung di seberang ramai Kuala Perlis sekitar jam 11.30 malam sebelum air laut memenuhi keseluruhan kawasan kampung sejam selepas itu. Situasi itu juga menyebabkan 1,577 kediaman di Kampung Pulau Ketam, Kampung Seberang Ramai, Kampung Hujung Tanjung, Kampung Tengah dan Kampung Seberang Tok Pi terjejas apabila air memenuhi segenap penjuru rumah. Preparation tu kita dah buat untuk ni lah, macam batas sebelum ni rumah saya mesin basuh peti ais dengan kuku tu tenggelam. Jadi kita cari solution bata besar. Jadi tingkat macam semalam bata tu dia hapus satu bata besar tu bersamaan dengan 2,5 bata. Jadi biasa. Jadi sekarang saya letak 2, so maksudnya 6. Semalam saya takut juga sebab dia dah 1 kan, dah habis 1 bata besar tu. Kalau dia naik 2 tu, risau jugalah. Takut malam ni sebab bila saya tengok ayak duk naik, duk jalan tu, memang laju. Memang agak terjejah lah juga. Kata macam kami kalau keadaan macam ni, malam ni tak apalah kan. Kalau waktu siang tu kami terjejah lah pasal macam hari Jumaat, Sabtu, Ahad kan ada pelancong. Pelancong takkan dia nak masuk. Keadaan macam ni. Boleh kata sehari tu kita dapat misalan lah kata kan. Kata 1,000. Kadang-kadang kita dapat dalam 300. Bila jadi macam ni. Rang Undang-Undang Tahanan di Rumah dijangka dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata Jabatan Penjara dan Jabatan Peguam Negara kini dalam proses menghubal RUU baru. So, PDN, khususnya stakeholder dia adalah Jabatan Penjara. Kita akan membawa ke Parlimen satu pembentangan rang undang-undang yang baharu berkenaan dengan tahanan rumah. Okay. Penjara, kita ada Akta Penjara. Akta Penjara ni dalam Seksyen 43 sebelum ini dia membolehkan menteri mengarahkan pengarah penjara untuk membuat peraturan penjara tahun 2000. Kita dah pun guna. Kita guna ini untuk parol, pembebasan berlesen, perintah kehadiran wajib. Jadi tambahan kepada 3 ni ialah home detention. Untuk home detention kita tak imbuk, kita tak pindah bawah Akta Immigration, tapi kita wujudkan rang undang-undang baru.
Jelasnya Jemaah Menteri sudah memberi kelulusan dasar dengan Jabatan Penjara serta Jabatan Peguam Negara sedang menggubal RUU berkenaan sebelum dibentangkan ke Parlimen ini. Beliau berkata demikian ketika hadir program Satu Pemimpin Satu Kampung Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di Kampung Bukit Tiu. Dua pegawai agensi penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia direman 3 hari sehingga 21 Oktober bagi membantu siasatan kerana dipercayai bertindak mengatur kemasukan warga asing menerusi laluan kaunter khas di Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang LTAPP. Perintah tahanan reman terhadap lelaki dan wanita yang berusia lingkungan 40-an itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Qayyum Nordin selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Pulau Pinang di Mahkamah Magistrate Georgetown pagi tadi. Kedua-dua pegawai agensi penguatkuasa terbabit disiasat di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Media pada Jumaat melaporkan kedua-dua mereka ditahan selepas hadir di pejabat SPRM Pulau Pinang bagi merakamkan keterangan kira-kira jam 12.30 hari hingga 1.30 petang. Tangkapan terhadap kedua-dua pegawai agensi penguatkuasa itu adalah susulan tangkapan seorang lelaki warga Bangladesh di sebuah hotel di sekitar negeri ini kira-kira jam 9 malam Khamis. Kedua-dua pegawai terbabit dipercayai telah bersekongkol dengan lelaki warga Bangladesh berkenaan yang bertindak sebagai ejen bagi mengatur laluan masuk seorang warga Indonesia tanpa melalui pemeriksaan sepatutnya. Siasatan awal mendapati lelaki Bangladesh bersama pegawai lelaki berkenaan telah meminta wang kira-kira RM4,500 daripada seorang lelaki Indonesia yang tiba dengan pesawat melalui LTAPP pada 22 September lalu sebagai balasan membantunya masuk ke negara ini. Susulan itu, SPRM Pulau Pinang pada Jumaat menahan lelaki warga Bangladesh terbabit selepas dia menerima wang kira-kira RM2,000 daripada seorang wanita warga Indonesia berkenaan. Lelaki warga Bangladesh itu direman selama 7 hari sehingga 24 Oktober ini selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Georgetown semalam dan dia disiasat mengikut Seksyen 16(B) Akta SPRM 2009. Kementerian Pendidikan berikrar kebajikan kanak-kanak tidak akan diabaikan susulan peruntukan terbesar diterima dalam Belanjawan 2025. Menterinya Fadina Siddiq berkata peruntukan itu jelas dengan visi bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat manfaat besar termasuk melalui pembinaan sekolah baru dan komitmen berterusan untuk menambah baik sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Belanjawan ini saya sifatkan sebagai belanjawan yang memenuhi keperluan semua anak-anak kita dan kita harapkan agar komitmen itu berjalan sejajar dengan apa yang kita namakan sebagai kualiti pendidikan dan diharap dengan adanya komitmen yang begitu besar daripada Kerajaan Madani ini, inilah dia yang kita mahukan dalam konteks terus memartabatkan pendidikan dalam negara. Dalam masa Fadlina melihat pembinaan 11 pusat permata yang menyediakan pendidikan prasekolah dan intervensi awal kanak-kanak autistik serta penubuhan 2 sekolah tertumpuk pada kanak-kanak berkeperluan khas di Johor dan Sabah. Ia juga merupakan satu perkembangan merangsangkan khususnya dalam usaha membina keterangkuman pendidikan. Kerajaan pada Jumaat mengumumkan peruntukan RM64.1 bilion kepada Kementerian Pendidikan yang merupakan tertinggi dalam sejarah.
Rata-rata peniaga menyambut baik pengumuman keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan kadar gaji minimum kepada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan yang berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Tinjauan awani di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang mendapati ramai pengusaha atau majikan berpendapat pelaksanaan dasar gaji progresif akan memberi manfaat dan impak positif kepada kedua belah pihak. Para peniaga perlu diberikan lebih masa untuk adjust, mungkin setahun pengumuman untuk adjust kepada gaji minimum yang baru dan cost structure yang baru, supaya macam kami industri tadika, kami telah keluarkan fee structure untuk 2025, jadi kami tak boleh untuk adjust lagi harga dan sebagainya, dan ianya memberikan tekanan kepada perniagaan. Jika diberi sedikit lebih masa, mungkin setahun, maka insya-Allah para peniaga dengan senang hati boleh ikut kenaikan ini kerana ia juga berikan impak yang baik kepada para pekerja. Kalau saya tak ada masalah sebab gaji untuk pekerja restoran pun tinggi daripada 1,700 tu. Sekarang macam mana untuk dekat sini berapa? Sini ada 4 orang pekerja, tapi saya bayar gaji hari lah. 90, 80 seorang, ada yang 100 pun ada. Ini sebenarnya baguslah untuk pekerja sebab sekarang ni kita punya kehidupan tarif sekarang ni naik lah. So diorang sebenarnya nak kena bayar lagi rumah, nak bayar semua expenses diorang yang diorang kena bayar. Pada pendapat saya, kalau happy staff, happy boss. So bagi saya tak ada masalah untuk kenaikan gaji 1,700. 1,700 kami rasa sedikit terbeban, terutama sekali bagi staff yang tak ada pengalaman. Untuk kita nak train dia lagi dan nak offer gaji sebanyak tu agak struggle lah dengan ekonomi sekarang ni. Untuk kami nak dapatkan sales pun agak berat sebab kan kos-kos yang lain lah. Yelah, seperti kita pun semua tahu kan, dengan kos sara hidup yang tinggi, harga barang meningkat, banyak yang meningkat. So kalau kita still follow gaji yang lama, orang tak mampu tau nak membeli, nak bayar sewa dengan kadar sewa yang semakin meningkat. Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar, dan ini antara tumpuan kami malam ini. SPRM mungkin selongkar lagi safe house. Sabah tawar pelaburan besar ekonomi biru, PM sambut. Mangsa perahu karam mungkin hanyut ke muara Sungai Sarawak. Konflik Asia Barat memuncak, Hamas dan Hezbollah ikrar serangan balas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited dalam memberikan sokongan penuh terhadap pembangunan ekonomi di Sabah, termasuk inisiatif pembangunan ekonomi biru. Justru katanya inisiatif ekonomi biru ini sudah tentu akan menjadi fokus baru selain bidang perindustrian dan keterjaminan makanan dalam usaha membangun ekonomi Sabah. Now, you are talking about industrial production, food security, and now blue ocean economy. To resolve part of the problem. And I believe, as stated by my colleague, Chief Minister Haji Ji, that we are clear, there's clarity in the policy. Of course, premised upon clear commitment, desire to work together, and I've seen this in Sabah.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan akan melakukan penggeledahan baru di premis dipercayai dijadikan safe house berkaitan kes rasuah konsesi perlumbungan pasir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini kira-kira 20 saksi sudah dipanggil bagi membantu siasatan kes berkenaan. Jelasnya lagi, siasatan lanjut berhubung kes berkenaan juga masih giat dijalankan. Saya tidak menolak kemungkinan. Kalau ada, kerja kami untuk mendapat dan bukti-bukti, dan kalau sekiranya perlu kita geledah lah. Apa nama baik digunakan tu tidak pentinglah, safe house ke rumah selamat ke rumah simpanan ke, tak kisahlah. Mana-mana tempat yang mempunyai barang bukti, menjadi tugas pada pegawai penyiasat saya untuk mencari bukti berkenaan. Katanya lagi, SPRM juga akan memanggil ahli politik terkait berkenaan bergantung kepada keperluan siasatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis tamat latihan dan pentauliahan pegawai integriti muda Kadet Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah di Universiti Sultan Zainal Abidin, Unizza, Kuala Nerus. Sejak semalam kami membawakan perkembangan 5 peserta latihan lumba perahu panjang atau regata yang hilang di kuatiri lemas di Sungai Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan sehingga ke hari ini dan wartawan kami iaitu wartawan Awani Borneo Fadilah Sulaiman kini berada di lokasi untuk melaporkan perkembangan terkini. Fadilah, mungkin Fadilah yang berada di lokasi pada ketika ini boleh kongsikan yang terkini, Fadilah. Betul Jasmine, jadi memasuki hari kedua operasi cari lamat ataupun SAR bagi kelima-lima mangsa bot karam tersebut. Malangnya hari ini masih lagi menemui sebarang penemuan baharu ataupun petunjuk baharu sama ada berkaitan dengan 5 mangsa tersebut ataupun bot yang karam. Masih lagi tiada sebarang petunjuk walaupun SAR telah dilakukan sejak seawal 6.30 pagi tadi dan kita difahamkan pasukan SAR telah pun stand down sekitar pukul 6.30 petang tadi melihat kepada cuaca di Kuching ini yang sudah mula gelap kerana visibility ataupun penglihatan yang menjadi cabaran bagi mereka. Dan untuk rangkuman bagi SAR hari kedua ini Jasmine, kekuatan anggota juga telah ditambah ataupun dimantapkan dengan 46 pegawai dan anggota keseluruhan daripada 13 agensi kerajaan yang telah bertugas di lokasi operasi SAR di sini pada hari ini. Dan untuk kaedah pencarian pada hari ini, apa yang telah pasukan SAR kita lakukan adalah surface searching menggunakan 21 bot melibatkan 10 km, kawasan melibatkan kawasan bot, lokasi bot karam sehinggalah ke baraj Kuching. Dan selain daripada itu kita juga ada PGU, PDRM iaitu menggunakan drone untuk penglihatan yang lebih luas, dan selain itu kita ada juga gunakan kaedah sonar dan penyelam di mana 10 penyelaman telah dilakukan namun tiada sebarang petunjuk telah ditemukan. Dan untuk pengetahuan bagi kaedah sonar dan penyelam ini ia adalah seperti yang selalu digunakan oleh para pemancing, iaitu dengan mengesan objek di dalam air dan kemudiannya penyelam perlu mengesahkan apakah objek tersebut. Namun di dalam air tersebut kita sedia maklum antara cabarannya adalah visibility, zero visibility di dalam air kerana kawasan air Sungai Sarawak ini cukup keruh sekali, tidak nampak apa yang ada di dalam dan hanyalah menemui batu-batu di dasar sungai tersebut. Dan selain daripada itu Jasmine, pada jam sekitar 2.30 petang tadi pun kita juga telah mengaktifkan unit K9 bomba ataupun menggunakan anjing pengesan cadaver yang bernama Bella untuk melakukan surface searching juga. Namun antara cabarannya adalah kerana Sungai Sarawak ini adalah laluan bagi kapal-kapal dan bau minyak kapal tersebut mengganggu sensitiviti bagi anjing pengesan tersebut, dan kita akan meneruskan kaedah menggunakan anjing pengesan cadaver ini pada awal pagi esok sebelum kapal-kapal melalui sungai laluan yang kawasan yang pencarian. Dan selain daripada itu juga Jasmine, 13 agensi kerajaan kita juga ada bantuan daripada orang awam iaitu daripada 4 kumpulan NGO termasuklah Persatuan Jet Ski, Persatuan Memancing, Bomba Sukarela yang terdiri daripada para nelayan dan juga penduduk setempat yang turut mengusahakan untuk mencari kelima-lima mangsa yang masih hilang, masih lagi tiada petunjuk. Namun untuk esok hari kita masih lagi
meneruskan usaha pencarian, dan untuk strategi esoknya kita dengarkan apa strategi yang diaturkan oleh pasukan SAR dan kita dengarkan apa kata KPD Kuching. Unit K9 daripada bomba seawal jam 6 untuk pergi ke lokasi mencari. Supaya tidak awal pagi tiada gangguan daripada lampu yang bau minyak akan mengganggu sensitiviti K9. 2, besok kita ada letakkan pihak pemantauan kita bertugas di baraj sana untuk tengok besok punya pelepasan baraj tu untuk pantau bahawa tidak terkeluar pada kawasan baraj. Dan ketiga, besok adalah tambahan unit PGU heli untuk bantu kita pencarian ini. Kita akan luaskan lagi kawasan pencarian sehingga ke Bako, ya. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan unit heli maka kita akan lebih menyeluruh kawasan akan carian akan tambah luas lagi. Baik Jasmine, jadi jika itu adalah strategi untuk esok, kita dimaklumkan untuk malam ini dan esok pagi cuaca diramalkan cerah, namun di sebelah petang Kuching diramalkan hujan. Pun begitu, kita sama-sama doakan usaha pencarian ini dipermudahkan dan mudah-mudahan kita menemui kejayaan untuk kelima-lima mangsa yang masih lagi hilang. Jasmine. Baiklah, terima kasih Fadilah Sulaiman yang kini berada di lokasi di mana 5 peserta latihan lumba perahu panjang hilang pada semalam di kuarti dilemas di Sungai Sarawak. Laporan seterusnya di mana sementara itu bapa saudara kepada salah seorang mangsa iaitu Muhammad Khairul Hisham Kasturi mengakui agak sukar bagi mereka sekeluarga menerima kehilangan anak saudaranya itu. Selain baru sahaja kehilangan ahli keluarga lain 20 hari lalu, Muhammad Rizwan memberitahu anak saudaranya yang baru berusia 23 tahun baru sahaja melangsungkan majlis pertunangannya Sabtu lalu. Si dapat kami nak kelakar. Kami pun si dapat. Kami megangnya badannya, seluruh badannya gegar. Kami takut je dengar. Nyalah dimbaknya semua. Dimbaknya semua. Kita pun si dapat buat apalah. Cuma kita daya kita cuma nak wujudnya rohnya slow sikitlah, jangannya rohnya cool aja lah. Jangannya terlalu lambat perasaan lah. Kita takut apa-apa boleh berlaku. Nah, bila kita nurut perasaan tu apa-apa boleh berlaku. Kita sebagai orang tuanya cuma nak rohnya sejuk sikit lah. Muhammad Rizwan juga berkongsi Khairul Hisham baru sahaja memulakan latihan acara sukan lumba perahu itu walaupun tidak mahir berenang dan tidak biasa dengan aktiviti air. Yang kami terkejut juga dengar lah. Sebabnya tu, dari kecilnya saya ada sejarahnya main perahu tu. Si biasa. Nyandang si biasa main perahu. Si ngikut orang main ke laut, ke perahu lah. Ke air apa yang dah. Tak walaupun diam di kampung. Sebabnya jarang ikut orang ke laut. Yalah kami terkejut dengannya pandai berkayu. Memang terkejut semua kami orang. Baik bila. Pertama kali lah yang ikut tu. Sebab kita buat 3 hari berlatih. Khairul Hisham bersama 4 lagi mangsa bot karam masih belum ditemukan setakat hari kedua operasi cari lamat.
Pelancaran inisiatif gerakan membantras manipulasi dan ketirisan Kita Gempur antara langkah strategik menangani isu manipulasi dalam aktiviti perniagaan dan ketirisan yang melibatkan barang kawalan dan barang kawalan bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata usaha menggerakkan gempur itu akan melibatkan kebersamaan dari pelbagai pemegang taruh meliputi agensi kerajaan, pemain industri, pematuhan tata kelola dan partisipasi awam. Kenapa kita namakan Kita Gempur? Kita itu adalah akronim bagi keterlibatan 4 sektor yang penting, iaitu K, kerajaan, I, industri, T, aspek tata kelola dan A, penglibatan orang awam. Dan empat komponen ini adalah penting dalam kita menjayakan gerakan ini. Gerakan ini sejajar dengan penegasan Kerajaan Madani sejak daripada awal bahawa kerajaan mahu melihat subsidi yang diberikan oleh kerajaan betul-betul sampai kepada golongan sasar dan mengelakkan ketirisan yang khususnya melibatkan barang kawalan bersubsidi. Sekembali nanti, konflik Asia Barat memuncak. Hamas dan Hezbollah balas dendam. Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan kedukaan selepas pemimpin Hamas Yahya Sinwar meninggal dunia akibat dibunuh rejim Zionis Israel pada Khamis lalu. Menurut Perdana Menteri, Malaysia berduka atas kehilangan seorang sosok pejuang dan pembela rakyat Palestin. Tegasnya, sekali lagi komuniti antarabangsa gagal memperjuangkan serta memastikan keamanan dan keadilan tertegak lantas memburuk situasi konflik. Justru Anwar berkata Malaysia mengutuk keras pembunuhan itu dan ternyata percubaan rejim untuk melemahkan tuntutan pembebasan tidak akan berjaya. Pada Khamis, Yahya Sinwar dilaporkan terbunuh dalam serangan ganas Israel di selatan Gaza. Anwar berkata Malaysia mendesak agar kebiadaban Israel disanggah komuniti antarabangsa dan pembantaian berterusan warga Palestin mesti segera dihentikan. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi amaran kepada negara-negara kecil supaya mengambil tahu mengenai situasi yang berlaku di Asia Barat. Bekas Perdana Menteri itu menegaskan sekiranya negara-negara kecil diceroboh dan rakyatnya dibunuh beramai-ramai, mereka boleh jangkakan bahawa tiada bantuan daripada mana-mana pihak. Jelasnya, terdapat mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC dan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA dan resolusi yang baik akan dibuat. Bagaimanapun, negara penceroboh akan mengabaikan PBB dan terus membunuh. Konflik Asia Barat semakin meluas dengan pencerobohan rejim Zionis Israel di Gaza dan selatan Lubnan yang disokong sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Rakyat Palestin yang syahid akibat pembunuhan beramai-ramai oleh rejim Zionis di Gaza meningkat kepada hampir 43,000 orang dengan lebih 93,000 orang yang cedera. Situasi di Gaza turut menyebabkan krisis kelaparan dan kebuluran serta menyebabkan rakyatnya terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat pencerobohan dan pengeboman Zionis. Manakala di Lubnan, angka korban telah meningkat kepada lebih 2,000 orang akibat pencerobohan darat tentera Israel di bahagian selatan. Konflik Asia Barat juga disertai Iran yang melancarkan peluru berpandu pada April dan awal Oktober lalu selepas beberapa kali Israel melakukan provokasi terhadap Tehran. Peperangan dijangka semakin memuncak di Asia Barat apabila ikrar daripada pejuang Hamas dan Hezbollah untuk terus memerangi musuh Israel di Gaza dan Lubnan. Ikrar itu memusnahkan harapan negara-negara Barat dan Amerika Syarikat yang sebelum ini menjangkakan kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar kemungkinan akan menamatkan perang yang semakin meruncing. Kematian Yahya dilihat hanya akan menyemarakkan semangat penentangan rejim Zionis. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pembunuhannya sebagai peristiwa penting tetapi berikrar untuk meneruskan perang. Perang dalam beberapa minggu kebelakangan ini berkembang daripada memerangi Hamas di Gaza kepada pencerobohan dan mengejar Hezbollah Lubnan. Dalam pada itu, Hamas berkata tahanan hanya akan dibebaskan dengan menghentikan permusuhan di Gaza, pengunduran Israel dan pembebasan tawanannya. Dalam satu kenyataan, Hamas menyatakan kesyahidan pemimpinnya Yahya Sinwar hanya akan meningkatkan kekuatan dan keazaman Hamas dalam penentangan.
Pernyataan daripada pihak yang bertelagah itu berbeza dengan pemimpin Barat termasuk Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang berkata kematian Yahya menawarkan peluang untuk rundingan. Seorang diplomat kanan di Lubnan memberitahu bahawa harapan kematian Yahya akan menamatkan perang nampaknya meleset. Bagi Menteri Luar Mesir Badr Abdul Latif, beliau bimbang perang akan menjadi lebih buruk. Beliau berkata pengantaraan antarabangsa termasuk Mesir telah hampir mencapai gecatan senjata di Gaza tetapi Israel tidak mempunyai keazaman politik. Sementara itu, keluarga terbesar Israel berkata, walaupun pembunuhan Yahya adalah satu pencapaian, ia tidak akan lengkap jika tawanan masih berada di Gaza. Konflik itu telah menyebabkan konfrontasi langsung Iran-Israel, termasuk serangan peluru berpandu ke atas Israel pada April dan pada 1 Oktober. Netanyahu telah berikrar untuk bertindak balas terhadap serangan Oktober, walaupun Washington telah mendesaknya untuk tidak menyerang kemudahan tenaga Iran atau tapak nuklear. Kualiti udara New Delhi tahap bahaya. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand telah mendapati terdapat alasan yang mengesyaki bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sebagai orang luar mempunyai pengaruh yang tidak sah dan memanipulasi Parti Pheu Thai serta 5 parti lain. Memetik laporan Bangkok Post, hubungan itu, Suruhanjaya itu telah memutuskan untuk melancarkan siasatan rasmi terhadap tuduhan salah laku berkenaan. Portal berita itu yang memetik sumber sebagai berkata siasatan telah diberikan dalam tempoh selama 30 hari untuk diselesaikan tetapi tarikh akhir boleh dilanjutkan. 5 parti lain yang didakwa dipengaruhi Thaksin adalah Parti Bumjayai, United Thai Nation Party, Parti Palang Prachatai, PPRP, Parti Chat Thai Patana dan Parti Prachatat. Sumber itu menambah 6 petisyen telah dikemukakan oleh pempetisyen berbeza. Antaranya, meminta SPR mempertimbangkan untuk Mahkamah Perlembagaan membubarkan semua parti politik tersebut kerana didakwa bersetuju dengan pengaruh dan manipulasi Thaksin. Siasatan terhadap Pheu Thai dilakukan beberapa bulan selepas parti Move Forward dibubarkan atas perintah mahkamah pada Ogos susulan siasatan SPR. Pada tahun lalu, Thaksin kembali ke Thailand selepas 15 tahun dalam buangan. Pada hari yang sama, sekutu politiknya Srettha Thavisin menjadi Perdana Menteri. Asap tebal menyelubungi New Delhi pada Sabtu sekaligus menyebabkan kualiti udara bandar itu menjunam ke tahap berbahaya. Situasi ini menyebabkan penduduk di kawasan sekitar mengalami masalah pernafasan dan sakit mata. Bangunan jalan raya serta monumen ikonik di ibu kota India itu turut diselubungi asap sekaligus mengurangkan jarak penglihatan. Pemantau kualiti udara berpangkalan di Switzerland, IQ Air, mencatatkan indeks kualiti udara pada angka 369 yang meletakkannya dalam kategori bahaya. Masalah kualiti udara di New Delhi semakin kritikal akibat pembakaran sisa tanaman oleh petani di negeri jiran termasuk Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh. Bandar itu dilaporkan sebagai ibu kota paling tercemar di dunia pada tahun lalu. Jika anda terlepas pembentangan belanjawan 2025 pada 18 Oktober lepas, kami memudahkan untuk anda. Guna kalkulator belanjawan 2025 dan ketahui senarai faedah yang anda perolehi. Segala info dan berita padat di saluran 501, astrooni.com dan aplikasi kami di semua platform media sosial. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.